أهل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فكه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا. Tafsir kalau bertembung dengan pengajian lain, pengajian ini kena didahulukan sebab dia adalah pengajian yang daripadanya kita dapat memahami kalam Allah. Boleh? Jadi insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-23. Sekarang kita berhenti pada ayat yang ke-22 sah. Jadi kita telah maklum lapisan demi lapisan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawasanya berbezanya orang yang taat dengan orang yang buat maksiat, orang yang beriman dan orang yang kufur. Dan balasan orang beriman itu sudah nampak pada ketika atas muka bumi lagi, seperti mana balasan orang yang kufur, orang yang buat maksiat, Allah Ta'ala tunjuk di atas dunia lagi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cerita pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya percaturan dan apa yang telah berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sebenarnya telah berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Lalu didatangkan contoh dan jalanan dan kisah yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai tunjukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahawasanya pada ketika itu pun tidak sama dah orang yang beriman dengan orang yang kafir, orang yang taat dengan orang yang buat maksiat. Jadi seolah-olah ayat walaqad ataina Musal kitab ialah istitrad daripada Allah Ta'ala, sambilan orang panggil istitrad, sambil duk bahas pasal kufar Makkah, boleh itu secara umum, ataupun mujrimun secara umum, ataupun puak-puak Ubay bin Khalaf dan yang mengikutnya secara khusus. Dicerita juga kisah Nabi Musa. Jadi waw di situ tab'an kita katakan dia adalah istinaf, nak istitrad, gharak dia istitrad. Kita tulis sikit apa? Sebagai jagaan kita kata istatrada dengan ta dah, istatrada Allah Subhanahu wa ta'ala ila bayanin للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقي من قومه هو نظير ما لقي موسى من قومه وهم فرعون وأتباعه الذي أرسل الله موسى إليهم. Jadi di sini Allah Ta'ala selitkan, Allah Ta'ala masukkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan kaumnya Fir'aun, pengikut Fir'aun, sebagai apa? Sebagai nazir, sebagai bandingnya bahwasanya apa yang lakian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaumihi itu adalah berlaku juga dan lakiya Sayyiduna Musa min qaumihi.
Kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Dan sungguhlah Allah Ta'ala masih lagi guna taukid. Kata sebab al-maqam munkirun. Kata maqam munkirun. Di kita orang yang belajar balaghah, kita tahu tingginya maqam taukid kalau dia tu tadi bukan duduk pada maqam talabi. Dan sini tak ada makna talabi sebab Ubay bin Khalaf dengan kaum dia bukan syak, dia bukan taraddud, bahkan dia menolak al-ba'thu, bahkan dia menolak liqa' Rabbi. Betul? Jadi walaqad ini mari sebagai apa? Tunjukkan bahawasanya keadaan mereka tu tadi adalah keadaan orang yang ingkar. Nampak? Walaqad ataina, telah kami datangkanlah Musa, akan Sayyidina Musa, akan Rasul kami Musa alaihi salatu wassalam. Nah, tu kena kepada Allah Ta'ala. Al-kitab. Siapa murah al-kitab? Ayat Taurata. Taurah. Boleh? Fala takum fi miryatin min liqa'i. Boleh? Fala takun, maka janganlah kamu wahai Muhammad fi miryatin, di dalam keraguan, ay fi syakkin, min liqa'ihi, keraguan daripada bertemukan Sayyidina Musa al-kitaba, akan kitab tersebut. Nampak? Ataupun kita boleh tafsir gini, ay min liqa'ika Musa lailatul mi'raj. Jangan kamu ragu wahai Muhammad daripada bertemunya kamu akan Sayyidina Musa pada malam Mi'raj, ataupun pada hari kiamat. Ataupun kita boleh tafsir daripada bertemunya Sayyidina Musa akan Tuhannya fil akhirah, pada hari akhirat. Boleh? Jadi bila kita faham konsep cerita dia ni tadi adalah istitrad ala sabilin nadhir, kita tahulah dan kita kena amatilah kisah Sayyidina Musa dengan Fir'aun, bahawa kita kena apa? Jelas tak? Qala kadha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Begitulah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan telah kami jadikannya, yakni Taurah. Depan sikit. Nah, jangan tak terlalu sejuk. Depan sikit insya-Allah. Depan. Video dah atas kapet. Wa ja'alnahu hudan, dan telah kami jadikannya kitab tersebut, yakni Taurah tu tadi, hudan sebagai petunjuk, li bani Israil, bagi bani Israil. Dan ini antara apa dilalah yang menunjuk kepada Taurah itu turun kepada kaum yang khusus, iaitu Bani Israel sahaja. Kata bersalah dengan Al-Quran yang turun kepada seluruh umat. Kata ini semua sekali turun kepada semua sekali. Bukan bani tertentu, ini bukan kaum Mekah saja, bukan Madinah saja, lah, kepada semua sekali. Kata umat akhir zaman panduannya adalah Al-Quran. Yakni apa maksud dia? Waja'alna. Dia ingat kalau kita tafsir, dia bila nak tafsir dia tak semesti letak ai. Tahu? Tak semesti letak ai. Satu, lepas tu pula kalau dia tak letak ai, kita kena faham dia nak tafsir ayat mana ni, ataupun dia hanya nak sambung ke buat ta'alluq kau tafsir tu cara dia. Faham Kita kena faham tugas dia dalam ayat. Jadi sini nak tafsir waja'alnahu tuddah. Sebuti nak tafsir waja'alna. Jadi waja'alnahu tafsir dia apa? Ai waja'alnal kitabal munazzala ala Musa tu tadi hudan liqaumi. Kami jadikan kitab yang diturunkan ke atas Sayyidina Musa tu tadi sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kaumnya, ini kaum Musa. Waja'alna minhum, dan telah kami jadikan daripada mereka itu a'immatan. Boleh a'immatan dari sebenarnya a'immatan. Dan dibaca ke bihamzataini, itu adalah riwayat Kufiyun wa Syamiyun. Boleh? Kufiyun wa Syamiyun. Dan telah kami jadikan di kalangan mereka itu a'immatan. Boleh? Imam-imam. Ataupun kita panggil pemandu-pemandu. Kalau kita lain kat tok guru.
Boleh? Yang apa? Wakil-wakil kepada, yang menjadi wakil kepada Sayyidina Musa. Yahdunan nasa, yang memandukan segala manusia tu tadi. Wa yad'unahum, dan mengajakkan segala manusia tu tadi. Ila ma fit Taurati min dinillahi wa syara'ihi. Boleh? Dan mengajakkan mereka itu kepada apa yang sabata fit Taurah, apa yang sabit pada Taurat, daripada agama Allah Ta'ala dan syariatnya. Tamaan syariatnya tak sama. Mungkin ada yang sama, boleh. Tapi semua yang apa? Yang tidak sama dengan Al-Quran, itu telah dinasahkan dengan Al-Quran. Dan semua yang sama, kita tidak kata kita tidak kata apa, Al-Quran mengambil sebelum tu, tak. Al-Quran itu sendiri mustaqillun binafsihi. Heran. Ni kita tak kata Quran ambil syariat sebelum tu, bukan. Nampak tak? Kita tak kata gitu. Walaupun sama. Sama. Hatta di dalam apa? Hatta di dalam syariat kita sendiri pun boleh. Bila memahami ayat-ayat Quran, contohnya mazhab Sayyidina Amrullah bin Abbas. Pada ayat tadi, pada ayat kemarin, pada ayat kharru sujjada, boleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mentafsirkan sujjadan, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Situ tu adalah dengan makna rokok. Jadi dalam mazhab dia, ketika ayat tu dibaca, rokok, bukan sujud. Hatta di dalam apa, di dalam satu syariat pun ada apa, ada pelbagai istidlal dan cara nak memahami nas. Boleh apatah lagi berbeza syariat. Itu bahaya. Itu kena bahaya. Disebut dalam kitab-kitab tafsir. Itu antara tab'an mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu tidak diteruskanlah. Boleh? Qala al-musannifu ma fi at-Taurati min dinillahi wa syara'ihi. Boleh? Bi amrina iyyahum bidzalika. Dengan menyuruhnya kami, yahduna bi amrina. Boleh? Iyyahum bidzalika, menyuruhnya kami akan mereka itu dengan demikian mengikut. Mengikut. Lamma sabaru ay hina sabaru 'ala al-haqqi bi ta'atillah. Boleh? Ini ketika mereka itu sabarlah di atas kebenaran dengan taat kepada Allah Ta'ala. Ataupun dengan apa? Dengan maksiat. Tu makam berbeza tu dah. Sabar dengan taat itu tak sama makam dengan sabar di atas maksiat. Boleh? Dan dia ada soal lagi, makam sabar di atas bala. 3 makam sabar tu tak sama. Boleh? Pahala berbeza. Belaka-belaka tu berbeza pahala. Sabar di atas taat tak sama dengan sabar di atas maksiat. Maka setengah ulama yang mentafsir, dia kata sabar di atas maksiat itu pahalanya lebih banyak daripada sabar di atas taat. Ya tu. Kita duk ngaceng-ngaceng nak buat taat tu, boleh. Sabar tu tak gagah lagi. Sabar tinggal maksiat tu besar lagi pahala. Ya tu. Sabar tinggal maksiat tu besar lagi. Sabar di atas bala, besar lagi pahala. Contoh bala kejahilan. Maksud sabar tu kira tak kena ngaji ustaz, bukan gitu. Tu orang tak panggil sabar lah kata tu. Faham tak? Bukan kata sabar dengan kejahilan, pakai tak ngaji. Allah tu. Boleh. Lima sabaru. Lima sabaru ni makna kata baca lima sabaru itu hamzatu wa aliyu. Tu cara nak sebut riwayat dalam kitab tafsir. Kan tu cara nak sebut riwayat. Dia tak sebut Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca dengan lima, tidak membaca dengan lama. Dia tak sebut kita dalam kitab tafsir. Disebut lima sabaru hamzatu wa ali. Disebut gitu ya. Yang ni kita kena faham lah. Kalau baca dengan apa? Lima sabaru hamzatun adalah pada riwayat Imam Hamzah dan Imam Kisai. Bi amrina lima sabaru wa kanu bi ayati ila akhir. Faham? Tu cara faham tu. Ini apa maksud lima sabaru? Ini dia kata ai li sabrihim anid dunya. Boleh? Li sabrihim anid dunya. Kerana sabar mereka daripada dunia ni tadi. Boleh? Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima ay lamma sabaru. Boleh? Lamma sabaru. Apa tadi?
Wa kanu bi ayatina, dia kata wa fihi, dan padanya, pada hadza apa al-madhkur min al-bayan ni, pada yang tersebut daripada apa keterangan ni ada dalil, ada tunjukkan di atas bahwasanya sabar itu boleh samaratuhu imamatun nas. Boleh bahwasanya sabar itu samarah dia membawa kepada memimpin ke manusia. Tu. Patut orang yang nak jadi pemimpin, dia kena orang yang paling banyak sabar. Begitu. Orang yang nak depan ni, dia kena orang yang paling banyak sabar. Nak jadi pok orang, nak jadi tok lelaki orang, nak jadi mudi, nak jadi ustaz, hok ada jawatan di sekolah. Kau masalah di sekolah dia ada jawatan dia, kan? Nak memimpin, dia kena ada sabar. Dan sabar itulah yang membawa kepada apa? Orang jadi duduk depan, jadi kepimpin dia. Nampak tu dah? Tu. Wa kanu bi ayatina, dan adalah mereka itu, boleh? A'immatan tu tadi. Boleh? A'immah tu tadi. Bi ayatina, dengan segala ayatina, ini dengan Taurat itu, yukinun, meyakinilah mereka itu, yakni ya'lamuna ilman la yukhalijuhu syakkun, yang tidak bertemulah akan apa? Akan ilmu tadi itu oleh syak. Maknanya mengetahui dan yakin semati. Boleh tak dah? Tu. Habis itu. Qala al-musannifu la yukhalijuhu syakkun. Habis. Qala ta'ala inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Boleh? Isti'nah bayani. Sesungguhnya Tuhan kamu itu, ayani ya Muhammad. Habis dah cerita tadinya. Boleh? Jadi nak faham kisah apa yang berlaku kepada Sayyidina Musa tu tadi, adalah kita kena tengoklah sirah-sirahnya lagu mana berlaku kisah di antara Sayyidina Musa dengan Fir'aun dengan kaum dia. Supaya kita boleh nampak lagu mana cerita nak kiyahkan kepada gapo yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW dengan kaum dia. Boleh? Tu. Habis itu. Dan Allah Ta'ala buat juga apa? A'immah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Boleh? Dan ahwal mereka sama. Ahwal mereka sama. Boleh? Yakni mereka ada apa? Sabaru bi'awakanu bi'ayatina yukinun. Mereka ada sabaru yahdunan nas. Semua sifat-sifat tu a'immatuna ada. Tidak kayak gitu? Memandu manusia, sabar, yakin dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu semua sifat-sifat mereka ada. Qala Allah Ta'ala inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu ayya Muhammad. Jadi khitab tu tadi kena kepada Nabi SAW, tapi muradnya adalah ummatuhu, kita lah. Tu. Huwa yafsilu, ketahuilah wahai Muhammad, ketahuilah wahai umat Muhammad, dia itulah Tuhan kamu tu tadi. Yafsilu, ini yang menghukumkan. Al-faslu sini murad dia al-qada, al-hukmu. Terjemah yafsilu je bukan memisahkan. Terjemah al-yafsilu sini adalah menghukumkan. Bainahum, di antara mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Boleh? Pada hari kiamat. Bapa Allah Ta'ala sebut sini, apa ni kita kena apa? Apa ni kita kena nampak apa ni mereka ke apa? Mempersendakan baginda Nabi SAW dan mukmin. Boleh? Apabila ke apa? Mukmin kata, sungguhlah Allah Ta'ala akan datang pada satu hari, Allah Ta'ala akan tunjuk puakmu salah, puak aku betul. Mukmin bila kata gitu, bila dia kata gitu, puak kufar dia nganyi. Dia menganjing kepada puak-puak mukmin dengan kata dia. Mana kata dia? Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Jadi sini bila musannif sebut bila Allah Taala sebut yaumul qiyamah, pani dia akan cerita. Dan Allah Taala akan sebut bahawasanya yaumul fathi itu, yakni hari yang kita boleh tahu siapa benar siapa salah, hak sungguh-sungguh adalah hari kiamat. Jadi ayat ni nak tautiah sebagai mukaddimah kepada cerita ni. Kata tu bahawasanya mereka ketika turunnya ayat, ketika orang mukmin tu kata, gapo hak kami buat hari ni, hak kami duk dakwah ke puakmu hari ni, dan puakmu tak dengar kata ini, puakmu akan tengok sendiri satu hari esok. Kami betul, kamu salah. Puak-puak mungkirun,
Kufaru Makkah buat ngani. Lalu Allah Ta'ala kata, kul, katakan wahai Muhammad, yaumal fathi. Adalah apa? Yang ni hari kiamat tu tadi. Nampak dah? Ni. Jadi Allah Ta'ala cerita dulu, hari kiamat. Allah Ta'ala kata, inna rabbaka huwa yafsilu, yani huwa yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. Yani bainal anbiya'i wa umamihim. Di antara apa? Para nabi dan umat-umat mereka. Ataupun kita boleh tafsir juga hum tu tadi, yani bainal mu'minina wal musyrikin. Di antara mukminin dengan musyrikin. Fima kanu fihi yakhtalifun. Pada perkara yang adalah mereka itu. Padanya pada perkara tersebut yakhtalifun. Asalnya ibarat ay fima kanu yakhtalifuna fi. Boleh? Pada perkara yang adalah mereka itu berselisih padanya pada perkara tersebut. Berselisih dengan siapa? Ay birusulihim. Tu. Yakhtalifuna ay birusulihim. Boleh? Dengan rasul-rasul mereka. Sebab Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala sudah utuskan rasul untuk memandu umat. Boleh? Jadi apa yang mereka yakhtalifuna bi rasulihim, itu akan terzahir apa? Pada hari kiamat, dan Allah Ta'ala sendiri yang akan menghukumkan, tidak orang lain. Allah Ta'ala sendiri. Ini akidah kita ni. Kena pegang hak ni. Bahawa kita pada ni sesat akan balik satu hari, tembok dengan hari ni. Allah Ta'ala yang yahkumu bainana. Boleh. Di antara mukmin dan kufar. Di antara apa? Rasul dengan umat dia. Tu kena ingat tu. Boleh tak? Qala al-musannifu fayudhiru. Boleh? Al-muhiqqa minal mubtili. Maka menzahirlah ia Allah Ta'ala. Al-muhiqqa akan yang benar. Apa maksud yang benar? Ini yang menzahirkan kebenaran. Boleh? Minal mubtili, daripada apa? Yang mubtil, yang membatilkan, yang apa? Membawa kebatilan. Yang membawa kebatilan. Boleh tak? Yang membawa kebatilan. Tu kita kena faham tu. Allah Ta'ala sendiri yang menzahirkan, boleh, yang benar dan yang salah. Boleh? Dan disebutkan yang benar di sini di dalam sirah muhiqqah, isyarat kepada tingginya makam orang tu tadi. Kalau dia betul tu, lepas tu dia zahirkan kebenaran pula. Besar pahala orang ni. Dia tu duduk atas kebenaran. So, orang yang duduk atas kebenaran, tak semesti dia menzahirkan kebenaran. Tingginya makam orang yang menzahirkan kebenaran ni, Allah Ta'ala sendiri akan apa? Letak dia tinggi tempat. Ni betul, ni salah, ni betul, ni salah. Dan kita kena ingat sama, apa? Ujian yang menzahirkan orang yang menzahirkan kebenaran ni ada ujian dia. Yang kita selalu sebut, bapa yang menzahirkan kebenaran ni, yang menyebarkan ilmu Allah Ta'ala ni, yang nak bawa kepada kebaikan ni, bapa ada ujian. Sebab dia nak suruh dapat dua perkara. Pertama, dapat perkara hak dia nak bawa tu tadi, kebenaran hak dia nak tu. Yang kedua, dapat kemanusiaan kebenaran tu tadi. Ada tu? Sebab iman, ingat tak mari Allah Ta'ala guna fi'il mudhari, isyarat kepada iman orang mukmin ni, dia yazdadu, sama tambah. Dan benda tu tadi, bila kita rasa manis iman tu tadi, manis iman tu dia rasa, boleh, buatlah gapo yang boleh menolak iman tu tadi, dia tak kelaya, dia akan tolak. Ada tak? Dia akan tolak. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, فيما كانوا فيه يختلفون فيظهر المحق من المبطل. قال الله تعالى أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. Tengok ahwal ahli Mekah, Allah Ta'ala cerita lagi. Boleh? Allah Ta'ala cerita lagi. Awalam, adakah Hamzah tu Hamzah istifham. Waw tu waw ataf. Waw tu waw ataf. Jadi bila kita sebut waw ataf, kita faham dah konsep dia. Kena ada maktufun alaih. Sah? Baik, sini musannif akan guna apa? Musannif akan guna salah satu cara takdir kepada waw ataf sini.
Bapa anda sebut gitu? Kerana banyak cara takdir ulama pada ayat awalam yahdilahum. Boleh? Ada banyak cara takdir pada ayat awalam yahdilahum. Adapun sini kita ambil hak musannif dulu. Musannif kata waw tu tadi lil atfi. Atah. Boleh, penting kita tahu ni. Sebab bila kita tahu siapa maktufun alaih, kita tahu hamzah istifham tu masuk kepada siapa. Sebab hamzah istifham dia tak masuk kepada apa? Lam yahdilahum. Ya tu? Sebab apa anda kata gitu? Sebab ada waw tengah. Sebab ada waw. Kita kena tahu dulu siapa maktufun alaih dia. Ya tu? Jelas Baik. Kata musannif al-wawu lil atfi. Ala maktufin alaihi, di atas maktufin alaih, yang manwiyin, yang diniatkan min jinsil maktuf, daripada jenis maktuf. Mana maktuf? Lam yahdilahum. Itu maktuf. Mana maktufun alaih? Diniatkan. Diniatkan. Dia kata tu? Baik. Takdir dia alam. Boleh? Alam yad'u. Boleh? Walam yahdi. Jadi mana maktufun alaih? Yad'u. Boleh tu? Lam yad'u. Adakah tidak mengajak? Boleh tu? Dan tidak menunjuk dan menerangkan. Ini kita kata tengok yahdi situ dengan mana yubayyinu ala sabili tadmin. Kita kata tengok mana tu. Jadi selesai dah cara takdir. So nampak? Jadi Allah musannif al-Imamun Nasafi dia takdir apa? Maktufun alaih tu tadi. Dia takdir maktufun alaih. Setengah mufassirin mengatakan waw itu atafnya kepada ayat wa man azlamu mimman. Setengah mufassirin mentafsirkan waw itu ataf kepada wa man azlamu mimman. Boleh? Ataf pada wa man azlamu mimman. Boleh? Nah, tu. Jelas Nah, tu. So, selesai. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, boleh. Ini adalah tafsiran Imam Sawi. Tahu Imam Sawi dalam hasyiah dia ke atas Jalalain. Boleh? Juga dia seperti Imam Nasafi. Dia mentakdirkan kepada apa? Takdirkan kepada, dia mentakdirkan maktufun alaih. Dan macam mana cara dia takdir? Dia takdir gini. Aghafalu walam yatabayyan lahum walam yahdi ila akhirih. Boleh? Seolah-olah itu campuran daripada dua takdir hak mula-mula tadi. Sebab tak letak dia ngalah walaupun dia sama dengan Imam Nasafi. Aghafalu, hamzah tu masuk kepada ghafalu hadis takdir. Adakah mereka tu lupa? Puak-puak kufar Mekah, puak-puak mujrimun, Ubay bin Khalaf dengan hak mengikuti dia ni, lupa kah puak-puak ni? Ada tu? Walam yatabayyan, dan walha tidak jelas kepada mereka tu tadi. Dan juga tidak menunjukkah Allah Ta'ala? Nampak tak? Tidak menunjukkah Allah Ta'ala? Baik. Selesai tu dah? 3 wajah dah kah? Baik, habis itu. Menunjuk sini itu terjemah kepada Yahdi. Baik, kita nak faham molek maksud Yahdi sini. Kata Al-Imam Nasafi, Yahdi adalah dengan makna yubayyin. Takdir kalam, alam yubayyin, adakah tidak menerangkan oleh Allah Ta'ala? Baik, daripada mana kita faham dan kita boleh tafsirkan Yahdi dengan makna yubayyin? Sebab satu PA, kita tak boleh kata dia dengan makna PA lain, melainkan ada apa? Ada dalil. Kita tak boleh mudah-mudah Yahdi ni dengan mana yubayyin dah. Tak boleh. Faham tu? Kita faham Yahdi dengan makna yubayyin kerana ada dalil. Mana dalil dia? Lam selepas pada Yahdi. Boleh? Sebab lam, sebab Yahdi, boleh? Dia muta'addi binafsih. Itu satu hal. Ihdinas sirata. Nampak? Ihdinas sirata. Jangan tu. Dia muta'addi binafsih. Maka faham sini bila dia muta'addi bi ghairih yahdi lahum. Bila dia muta'addi bi ghairih. Nampak tak? Yang ni ada lam, ada
adalah, itu bermakna yahdi sini beramal dan dia tu ada makna fi'il lain. Gapo makna fi'il lain itu tadi? Yubayyin. Dan yubayyin ni tadi muta'addi dengan gapo? Lam. Ya tu? Sebab tu musannif An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi dia boleh tafsir yahdi dengan makna yubayyin. Awalam yahdi lahum. Ya tak? Dia kena ikut tu. Ni orang panggil tadmin lagu ni. Orang panggil tadmin. Tulis sikit kalau tak ada. Tulis sikit kalau tak ada. Tulis situ. Fihi isyaratun ila tadmin. Fihi isyaratun ila tadmin. Fa'uddiya billami. Fa'uddiya billami. Fa'afada hidayatan wadihatan bayyinah. Fa'afada hidayatan wadihatan bayyinah. Baik tak? Nampak tak? Baik. Bila kita faham, maksud hidayah di sini adalah yubayyin. Makna kata yubayyin tu pula ala sabil tadmin. Yani, tidakkah kami telah menunjukkan akan sebagai satu tunjukan yang jelas dan juga terang? Dan hamzah di situ adalah hamzah istifham takriri. Hamzah istifham takriri seperti mana apa ni? Awalam yarau anna nasuqul ma. Istifham takriri ni adalah yang untuk kita jawab dengan yo. Sengoti. Sungguh. Tak ada tolak dah. Ada tu? Tanya tu tadi untuk kata yo je. Bukan untuk tanya pula. Nak suruh bagi pilihan kata dak ataupun kata ya. Dak, bukan. Takriri ni tanya yang memang jawab dia yo je. Faham? Jadi bila Allah Ta'ala kata awalam yahdi, benda tu besar. Mana kata Allah Ta'ala bagi hidayah dengan hidayah bayyinah ke tak? Bagi dah. Faham? Awalam yahdi lahum bala. Itu bala. Dalam hati kita bila baca ke mana? Sungguh Allah Ta'ala bagi dah. Sungguh Allah Ta'ala bagi dah. Boleh? Yahdi lahum ayyubayyin. Siapa hak al-hadi? Siapa hak memberikan hidayah sini? Wal fa'ilu Allahu. Fa'il di sini adalah Allah. Apa musannif buat al-fa'il huwa Allah? Sebab dalam setengah tafsir, boleh dalam setengah tafsir, fa'il di sini adalah kam. Boleh? Fa'il di sini adalah kam. Dan al-Imam Nasafi dia faham apa ni? La yajuzu an yakuna fa'ilu yahdi. Kam tu tak boleh. Dalam setengah tafsir, dia kata kam. Boleh nanti kita syarah. Ni masail lughawiyah sikit ni. Boleh? Jadi al-Imam Nasafi berpendapat fa'il kepada yahdi adalah Allah. Jadi adakah Allah Ta'ala tak tunjuk lagi? Nampak tak? Tak tunjuk tu tadi. Mana dalil tafsiran ni tadi? Dalilnya dengan qiraat. Bidalili qiraati Zaidin. Tabaan Zaidin bila sebut Zaidin dalam qiraat, yani Zaidin ibni Ahmad ibni Ishaq. Tu maklumlah. Zaidin ibni Ahmad ibni Ishaq. Boleh? Daripada riwayat Zaidin an Yaqub. Daripada Yaqub, Nahdi. Baca dengan Nahdi. Yani awalam Nahdi. Jadi bila guna Nahdi, Nahdi siapa murad Nahdi? Allah yang guna dhamir al-mu'adzim asas. Nampak? Itu dalil kata fa'il di sini adalah Allah. Satu, selesai. Adakah tidak kami menunjukkan lagi akan sebagai tunjuk yang terang dan jelas kepada mereka, yakni ahli Makkah? Nampak tak? Siapa murad ahli Makkah sini? Mujrimun tu dah. Ubay bin Khalaf dengan pak dia tu dah. Boleh? Boleh. Kam di sini kita akan tengok apa ni al-Imam Nasafi akan guna, dia kata kam di sini adalah istifham. Baik, kita kena faham balik. Kita tahu kam dalam bahasa Arab, boleh? Yang berkeadaan mabni ada dua. Boleh, kalau dia mu'rab maknanya dia bukan duduk dalam keadaan dua ni. Dua sahaja. Kam khabariyah dengan kam istifhamiyah. Dan kita kena tahu kam khabariyah itu asalnya kam istifhamiyah. Maknanya bila al-Imam Nasafi sebut kam di sini kam istifham, itu adalah dengan iktibar asal.
Adapun sekarang ni dia dah jadi kam khabariyah. Dia dah jadi kam khabari. Sebab kita akan faham betapa banyaknya. Gitu. Kita akan faham gitu. Tidakkah telah kami tunjukkan kepada mereka dengan tunjukan yang sangat jelas betapa banyaknya. Betapa banyak tu faham daripada mana? Kam khabariyah yang asalnya kam istifhamiyah. Faham? Nampak dah? Pani Imam Nasafi sebut dia kam istifhamiyah. Jadi nak bagi tautiah tu nak suruh faham. Faham dah? Jelas tak tu? Baik. Betapa banyaknya ahlakna. Anak-anak baca dulu syarih ayat sebelum kita masuk masail lughawiyah. Takut kita masuk masail lughawiyah tak ada ayat. Okey? Anak syarah ayat dulu. Kam ahlakna, betapa banyaknya yang telah kami binasakan daripada sebelum mereka, sebelum ahli Mekah. Boleh? Minal kuruni, daripada apa? Kurun-kurun yang terdahulu. Contohnya seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Boleh? Yang yamshuna. Siapa yamshuna? Fa'il kepada waw nun. Siapa waw nun? Ahlu Makkah. Yang yamshuna, yang ahlu Makkah tu tadi, dia tengah berlega-lega, duk tengah duduk, duk tengah berjalan tu tadi, fi masakinihim. Ai fi masakini man qablahum. Yang tepat mereka duk berjalan, duk berlega tu, tepat mereka duk pergi mari, ahlu Makkah hok lalai ni. Bila tu? Adalah tepat yang di mana telah kami binasakan sebelum ni. Boleh? Bukan setakat kami telah bagi keterangan yang jelas. Kami juga dan mereka juga sudah tahu bahawa sini tepat dulu puak-puak kaum hak dia nak duduk. Dah. Nampak dah? Gitu. Fi masakinihim ay ahlu Makkah yamurruna fi matajirihim ay matajiri man qablahum ala diyarihim wa biladihim. Ya tu? Tu. Inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada demikian itu, boleh? Pada demikian mana? Zalika apa? Kaunihim mashina fi masakinihim. Begitu. Kaunihim mashina fi masakinihim. Keadaan ahlu Mekah duduk berlega-lega, duduk gimari, duduk berjalan-jalan pada tempat yang orang yang telah kami binasakan tu. Fi zalika tu ada ayatin. Boleh? Sesungguhnya ada segala ketandaan. Afala yasma'un. Adakah mereka tak mendengar? Betul? Dan kita belajar dah as-sam'u ni tadi adalah setengah daripada al-hawasul khamsah. Al-hawasul khamsah adalah setengah daripada asbabul ilmi. Sah? Dan asbabul ilmi yang lahir daripada al-hawasul khamsah adalah ilmu ad-daruri. Ilmu ad-daruri. Apa ilmu daruri? Ilmu daruri ni supaya dengan kita reti kata panasnya air, sejuknya angin masalah. Kita reti benda tu tak boleh nak tolak. Jadi penolakan mereka terhadap benda yang sudah difaham dengan cara daruri itu besar. Itu besar. Sebab mereka telah mengidrakkan dengan sama mereka. Tak? Gitu. Jelas tak? Habis itu. Selesai masalah tafsir ayat. Pani musannif Allah Taala akan cerita lagi. Awalam yara anna nasukul ma'. Ni idrak dengan cara musyahadah mata pula. Dan kita dah maklum daripada hawasul khamsah ada dua hassah yang utama. Boleh tu? Yang kalau tak ada dua tu tak jadi mukallaf dia. Gapo? Perlihat dengan pendengar. Jadi kita nanti kita tengok. Baik, kita syarah dulu hak lughah, hak bahagi lughah sikit. Boleh? Sebab Imam Nasafi sebut. Jadi Al-Imam Nasafi kata kam tu tadi la yajuzu an yakuna fa'ila yahdi. Kam tu tak boleh jadi fa'il kepada yahdi. Ni kata Imam Nasafi lah. Bapa tak boleh? Kerana kam tu tadi pertama adalah lil istifhami. Kam untuk istifham. Maka kam istifham dia tak boleh la yu'malu fihi ma qablahu. Tidak diamalkan padanya pada kam istifham pada apa? Pada kam istifham tadi itu ma qablahu, oleh barang yang sebelumnya. Sebab kam istifham dengan kam khabariyah ni kita belajar dia ada as-sadarah. Apa maksud dia ada sadarah? Ini dia ada hukum yang dia tu kena duduk depan sekali. Kan tu?
dia ada hukum yang dia tu kena duduk depan sekali. Faham tak tu? Sebelum dia tidak beramal pada dia. Faham tak? Gitu. Jelas? Jadi bila kita kata sebelum dia tidak boleh beramal padanya, boleh tak fi'li hadi itu merafakkan kam sehingga kam menjadi fa'il? Tak boleh lah. Dah. Maka kita jawab lagu ni. Sebab benda ni sabit dalam setengah tafsir ulama. Contohnya Ar-Razi, contohnya Al-Alusi, contohnya Al-Imam Al-Baydawi, Al-Baghawi. Tafsirannya adalah kam tu tadi adalah fa'il. Kalau kita pergi lagi dalam lupa, apa setengah tafsir kata boleh, setengah tafsir kata tak boleh. Yang mengatakan boleh kam menjadi fa'il adalah di sisi mereka yang berpendapat kam istifhamiyah dan khabariyah disyarat hak kata boleh tadi tidak disyaratkan saudara. Kam ni ada dua pendapat pada dia. Disyaratkan saudara, tidak disyaratkan saudara. Saudara ni makna duduk depan. Ada? Lahus saudara. Bila disebut lahus saudara, dia tu kena duduk depan sekali. Bila dia kena duduk depan sekali, boleh ada tak sebelum dia? Tak boleh ada. Kalau ada pun dikira potongnya yang lain. Ada? Baik. Sekarang ni kalau kam itu ada saudara, di atas pendapat ada saudara, kam tu tak boleh jadi fa'il. Kalau kam tu tadi di sisi mereka yang tidak mensyaratkan saudara, maka dia boleh jadi fa'il. Kunci dia duduk situ. Dah? Tu jadi kita nak katakan sini. Kita kata fala yu'malu fihi ma qablahu indaman yashtaritu as-sadara la fihi. Indaman yashtaritu as-sadara fihi. Di sisi mereka yang mensyaratkan saudara padanya. Jelas tak? Itu dia. Faham? Habis. Qala Allah subhanahu wa ta'ala awalam yarau anna nasuqul ma. Ataf kepada awalam yahdi lahum. Boleh? Ataf kepada awalam yahdi lahum. Adakah tidak mereka itu nampak? Betul? Adakah tidak mereka itu nampak? Istifham ke apa sini? Takriri. Bila takriri, mana kata nampak tak? Nampak ah. Mana kata nampak? Boleh make, boleh reti. Nampak tak? Dan bila guna ru'yah ada di dalam musyahadah. Dalam yara tu kita boleh tulis fihi dilalatun musyahadah. Kerana hukum yarau di sini boleh, itu adalah dengan cara ibsar, dengan cara nampak. Ya tu? Orang panggil dalil musyahadah. Dan kita dah maklum siapa tolak dalil musyahadah ni orang yang sangat sesat, orang yang salah ni orang ni. Nampak dah? Qala al-musannifu nujril matara wal anhara anna nasuqul ma. Bahwasanya kami itu telah menurunkan segala air. Ini kami memperlalukan akan apa? Memperlalukan akan hujan dan juga akan segala sungai. Kami memperlalukan tadi itu ilal ardi, kepada bumi-bumi al-juruzi yang kering kontak. Musannif nak tafsir dulu, al-Imam Nasafi nak tafsir dulu makna al-ardil juzuri. Boleh? Juruzi pula. Ardil juruzi, iaitu al-ardi allati juriza nabatuha. Boleh? Iaitu bumi dan tanah-tanah yang telah dihilangkan. Boleh? Dihilangkan, dibinasakan segala tumbuhannya. Mana kata tanah tu tadi boleh tumbuh tak? Boleh tumbuh tak? Boleh, cuma dibinasakan tumbuhan. Jadi bahas sini nak panggil juzur hanyalah tanah yang boleh tumbuh-tumbuhan. Kalau tanah tu tadi tak boleh tumbuh-tumbuhan, contohnya tanah yang bergaram kuat. Kita maklum tanah yang bergaram kuat dia tak boleh tumbuh-tumbuhan. Dah tahu? Ataupun tanah yang duduk dekat dengan apa? Tempat yang air garam kuat. Dia tak boleh tumbuh-tumbuhan. Dah tahu? Dia takkan ada tumbuhan bahkan. Dah lah. Lepas ni kita kena buat musannif kata. Apa makna juriza ay quti'a? Boleh. Quti'a tu tadi sama ada musannif kata li'adamil ma', kerana tak ada air. Boleh. Aw li'annahu ru'ya. Boleh.
Ataupun dia tu tadi ke apa? Ru'ya. Ditinggalkan. Boleh? Wala yuqalu, dan tidak dikatakan ke apa? Tidak dikatakan, yakni la yuqalu juruzun. Juruzun tu naik fa'il. Kalau pada tu juruzun, nampak? Lillati la tumbitu, bagi tanah yang tidak apa menumbuhkan tumbuhan. Seperti apa? Seperti kasibahi. Sibah ni makna tanah yang bergaram kuat. Sibah makna tanah yang bergaram kuat. Boleh? Bidalili qawlihi, dengan dalil perkataan Allah Ta'ala. La yuqalu tadi dengan dalil fanukhriju bihi ay bil ma. Boleh? Kalau dia tu tak dipesing, tak boleh nak tumbuh-tumbuh, boleh tu dah? Secara adatnya ditumbuhkan tak? Tidaklah. Sudut Allah Ta'ala boleh menumbuh. Allah Ta'ala boleh menumbuh. Mana-mana patah kepala kita boleh tumbuh. Tak tu? Kalau nak cerita Popeye dulu ke? Tak, Popeye makan sayur tu kat buat tu ambil manja. Tu pun dah boleh buat. Tak dah? Tapi bukan gitu murah dia. Nampak? Tu. Fanukhriju bihi ay bil ma'i. Lalu kami keluarkan dengan air tersebut zar'an, akan tumbuh. Boleh? Dia tak nampak kau kami ke apa? Kami memperlalukan air kepada segala bumi yang kering kontang. Lalu kami ke apa? Tumbuhkan tumbuhan. Yang tumbuhan tersebut binatang yang mereka pegang, dan mereka tu sendiri pergi makan. Baik. Binatang yang mereka pegang, yang ni apa? Ta'kulu minhu, yani minaz zar'i an'amuhum, binatang-binatang mereka. Boleh? Yang ni apa? Min asfihi. Asfi makna daun-daun. Daun-daun tumbuhan itu tadi. Wa anfusuhum, dan mereka tu sendiri makan daripada apa? Habbihi, daripada biji-biji. Boleh? Afala yubsirun. Boleh? Adakah mereka tu tadi ke apa? Yubsirun, istifham takriri. Boleh? Afala yubsirun, adakah mereka tu tadi ke apa? Tak nampak? Boleh? Jadi la yubsiruna bi a'yunihim, dengan mata kepala mereka. Lalu dengan sebab mereka tu tadi ke apa? Nampak dengan mata mereka tu tadi. Fayastadillu, ni jawab 9 ni. Jawab 9 kena terjemah Malik. Anda sebut dah lebih-lebih lagi kalau pada tempat nafi. Boleh? Kita dah tahu fa tu fa sababi, fa sababiyah. Sah? Jadi kita terjemahkan dah. Kalau biasa ijlis fatan jaha, masalah. Ijlis fatan jaha. Kita kata terjemah duduklah, maka dengan sebab kamu duduk kamu berjaya. Sah? Sini kita tak terjemah. Kenapa? Tidak melihatlah mereka itu dengan mata kepala mereka, maka dengan sebab tidak melihatlah mereka itu, mengambil dalil lah mereka tu. Betul terjemah kita? Salah. Untuk mereka tu ambil dalil, apa mereka kena buat? Mereka kena yubsirun. Sebab tu kita kena faham cara terjemah fa jawab 9, lebih-lebih lagi pada tempat nafi. Yakni maka dengan sebab mereka itu menilik dan reti dan nampak dengan mata kepala mereka, jelas dan reti, boleh ambil iktibar. Mereka pun yastadilluna bihi. Mereka pun apa? Mengistidlalkan, menjadikan dia tu tadi dah dalil. Ala qudratihi ta'ala. Ala qudratihi, di atas apa? Kekuasaan Allah Ta'ala di atas menghidupkan yang mati. Dan sini kalau tengok Malik, ayat ni ada isyarat kepada nak isyarat kepada lawan bagi ingkaril ba'thi mereka tu tadi. Kerana al-ba'tsu adalah menafikan al-ba'tsu, itu menafikan apa? Kemampuan Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Dah tu? Jelas dah? Nampak dah? Tu. Allah Ta'ala menghidupkan yang mati, segala yang mati. Boleh? Seperti mana Allah Ta'ala akan menghidupkan pada akhirat esok segala yang telah mati daripada okey, faham? Habis. Wa yakulun, habis itu. Ala ihya'il mauta. Ayat ni, ayat wa yakuluna mata hadzal fathu ni, boleh? Ayat ni boleh turun kepada puak-puak ni juga. Cuma turun tu tadi apabila orang Muslim mereka menyebutkan apa? Ada musannif tak sebut secara sarih ini adalah asbabun nuzul. Tapi kalau dalam apa? Tafsir lain, kalau dalam kitab asbabun nuzul,
disebut secara sharih. Perkataan muslimun, innallaha sayaftahu lana 'alal musyrikin ila akhirih itu adalah asbabun nuzul. Nah, adapun al-Imam Nasafi dia tak sebut sharih. Faham dah? Tu cuma dia isyarat. Jelas tak? Bahawasanya ayat wa yaquluna mata hadzal fathu itu turun apabila kanal muslimuna, kita bahas sikit. Wa kanal muslimuna yaquluna, berkatalah mereka itu, innallaha, sungguhlah Allah Taala. Tengok dia guna inna tu. Maknanya mereka tu tadi duduk ada keadaan ingkar. Boleh? Mereka duk ingkar tu, Muslim pun kata. Muslim pun kata, sungguhlah Allah Taala lagi akan membukakan kepada kami ke atas puak-puak musyrikin tu tadi. Boleh? Menunjukkan kepada apa? Semua tadi bahawa kami betul, kamu salah. Ataupun yaftahu bainana wa bainahum, membukakan di antara kami dan mereka. Mereka kata kami betul, kami salah. Boleh? Fa idza sami'al musyrikuuna dzalika, maka apabila musyrikun dengar benda ni, qalu, mereka berkata apa? Mata hadzal fathu. Nah, bila ni pembukaan ni? Kamu dah kata ni lah, bila? Tu. Dahsyat tu. Boleh? Tak tahu i'rab ke berapa dah ni? Kalau tengok balik, dah ingat balik kisah-kisah ayat, i'rab ke berapa tak tahu dah ni? Penolakan yang ke berapa tak tahu dah ni? Dah tu? Dan gapo? Tunjuk yang Allah Ta'ala bagi tu tadi, habis segala tunjuk dah tu. Dah? Tu. Qalu mata hadzal fathu ay fi ayyi waqtin yakunu in kuntum sadiqin. Jika kamu wahai muslimin benar. Jika kamu wahai muslim benar, aku nak tanya, mata hadzal fathu. Boleh? Mata hadzal fathu, habis itu. Kita undur sikit, ambil hak mana kita tak baca lagi. Wa yaquluna mata hadzal fathu, apa maksud al-fathu? An-nasr, pertolongan, ataupun al-faslu bil hukumah, ataupun memisahkan dengan yang benar, dengan penghukuman. Ini benar, ini salah. Boleh? Tu daripada perkataan apa? Perkataannya Allah Taala, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Boleh? Habis itu. Fi annahu kainun ay anna yaumul fathi kainun. Boleh? Jelas. Allah Taala ajar sebagai penutup kepada surah ni. Tengok Allah Ta'ala ajar. Dan perkataan mereka tu tadi, Allah Ta'ala nak sebut adalah perkataan dalam keadaan menghina dan demo blogat. Saya kata, demo kecek lagu tu, wahai kafir, kamu, kafir boleh sebut dah, tak sebut non-muslim tak apa dah tak. Itulah ayatnya. Ya. Kamu kata, allazina kafaru, yani allazi non-muslim. Itulah. Tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati tu ni, tapi kat gitulah. Nah, ayat dah. Boleh. Baik. Maka Allah Ta'ala nak cerita. Allah Ta'ala nak ajar kita. Boleh. Nak kata rana kepada orang lagu ni. Boleh. Dan gapo iman yang kita kena yakini. Boleh. Dan kita kena ingat semua benda ni. Di dalam dakwah kita, di dalam usaha kita nak bawa gapo benda yang betul, hak ni. Hak tepat, hak pasti sekali. Boleh seksa, imma kita, imma dia akan ngadap belakang benda ni. Boleh. Yang ni yaumul fathi. Katakan yang ni, wahai Muhammad, yaumul fathi. Siapa murad yaumul fathi? Ay yaumul qiyamah. Hari kiamat tu. Boleh. Dan dia tu tadi, ada hari kiamat tu tadi, adalah yaumul fasli bainal mu'minina wa a'daihim. Hari yang apa? Dipisahkan di antara mukmin dengan musuh-musuh mukmin. Wa yaumu nasrihim, dan hari bantuan mereka. Boleh. Kemenangan mereka ke atas apa? Kufar. Boleh. Ataupun kita boleh tafsir sini melihat kepada apa? Melihat kepada kaum yang diturunkan ayat ni. Boleh. Adalah hari peperangan Badar dan hari Fathu Makkah. Ingat tak ketika tafsir Az-Zulli dengan tafsir kepada apa? Al-Khawf, Az-Zulli dengan apa? Tawanni. Ingat tak mari? Tu. Nampak dah? Tu. Jadi kalau mentafsirkan dengan hari kiamat, itu tafsir yang umum lah. Boleh. Kalau tafsir dengan Yaumul Badri, dengan Yaumul Fathi Makkah, itu tafsir yang khusus melihat kepada kaum
musyrikin yang diturunkan, ke musyrikin Mekah yang diturunkan ayat ni. Jelas dah? Tu. Dah ke tak? Kalau kita tengok buat musyrikin Mekah, boleh? Dia tanya apa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila yaumul fathi? Tapi Allah Taala dia ajar kita, boleh? Untuk menjawab soalan yang ditanya dengan gapo murad mereka sebenar. Dan daripada sini, ini daripada jawapan yang Allah Taala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, boleh? Kita faham gharak mereka sebenarnya bukan nak tanya sangat bila yaumul fathi. Tapi gharak mereka adalah nak menghina orang Muslim tu sendiri. Boleh? Nak menghina orang Muslim tu sendiri. Dan Allah Ta'ala jawab dengan apa? Muqabil kepada ihanah yang mereka nak cuba buat tu tadi. Bahkan balas balik dengan ihanah. Boleh? Yani yaumul fathi adalah yaumun la yanfa'ul ladhina kafaru imanuhum. Boleh? Hari fathi